Dah cikgu. Ha? Itulah budak India tu, apa nama dia? Abitra. Pukul 9 malam telefon. Okey, saya rasa tak ada nak masuk dah kot. Ya, yang biasa pun awak je masuk. Si Vicky, okey, seorang lagi. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, selamat sejahtera. Saya doakan awak semua dalam kesihatan yang baik. Ada bawa bersama awak buku teks hari ni? Ada. Saya ke muka surat 37. Ya, muka surat 37. Okey. Jadi bagi hari ini kita akan masuk dengan bab 3. Kalau kita tengok apa yang kita akan pelajari dalam bab 3, tajuknya adalah Raja Perperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey. Jadi dalam bab 3 ni kita akan lihat bagaimanakah munculnya pemerintahan beraja di negeri Melayu kita ini, di tanah Melayu. Dan bagaimanakah sistem demokrasi berparlimen itu juga wujud di negara kita. Kalau kita tengok awalnya Melaka memang ada raja. Lepas tu bagaimana kita boleh ada dua pemerintahan pada hari ini. Okey. Yang keduanya kita juga akan melihat sejarah kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Macam mana munculnya Majlis Raja ni. Majlis dihadiri oleh 9 orang raja-raja Melayu. Okey. Baik, dan yang ketiganya kita akan lihat peranan yang di Pertuan Agong, apakah peranan dia dalam institusi pemerintahan negara kita. Okey. Dan kita juga akan lihat amalan demokrasi yang diamalkan di negara kita serta pengasingan kuasa. Jadi di negara kita ni kuasa diasingkan kepada 3 bahagian. Apakah bahagian-bahagian itu? Kita akan lihat dalam episod akan datang. Dan akhir sekali kita akan membuat rumusan tentang betapa unik pemerintahan negara kita kerana kita mempunyai 2 corak pemerintahan. Okey, selamat datang kepada yang baru masuk. Kita belum mula, kita baru buat introduction. Okey, selepas ini kalau masuk memang tak nampak lah. Saya akan buat sharing setengah jam dan kemudian kita akan buat latihan. Okey, siapa lagi yang belum daftar dalam MOE tu minta daftar lah. And then ada masalah tak nak menyiapkan modul PDPR hari tu? Kalau mana-mana soalan yang tidak tahu buat, tangkap gambar hantar pada saya. Saya boleh bantu awak. Sebab pada bulan 4 nanti modul itu kena hantar ke sekolah untuk disemak. Okey? Jelas? Angkat tangan seorang kalau jelas. Okay, thank you. Okey, ni nampak sharing ya? Sebab bila saya dah share, saya tak nampak awak. Yang left tu bagi tahu. Okey, tajuk pertama kita 3.1 iaitu latar belakang pemerintahan beraja, demokrasi berparlimen. Baik, selain maksud kita lihat sistem beraja juga boleh bermaksud pemerintahan monarki. Ini saya tulis kat bawah. Oh, di sana ini. Pemerintahan monarki. Okey. Baik. Bila dia muncul jadi kita lihat sistem pemerintahan monarki atau sistem pemerintahan beraja ini telah muncul di negara kita
sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Okey, sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, dan sistem beraja ini kekal sebelum Perang Dunia Kedua pun masih kekal sistem beraja ini di negara kita. Dan semasa Jepun datang ke negara kita, sistem pemerintahan beraja itu masih kekal, masih ada. Okey? Dan selepas Perang Dunia Kedua, sistem beraja atau sistem monarki itu tetap ada. Okey? Dan akhir sekali kita lihat selepas merdeka, sistem beraja yang dulu kita panggil raja sahaja telah bertukar kepada raja berperlembagaan. Ya, maksudnya ialah raja yang kuasanya ditentukan oleh undang-undang. Ya, perlembagaan maksudnya undang-undang. Kalau saya laju beritahu Dan selepas merdeka kita telah menerima pemerintahan demokrasi berparlimen. Okey, demokrasi ini adalah pemilihan pemimpin oleh rakyat melalui proses pilihan raya. Okey, kesimpulannya saya nak beritahu pemerintahan beraja ini berkembang sejajar dengan peredaran masa. Contohnya masa zaman Melaka ada raja. Sebelum Perang Dunia Kedua ada raja. Semasa Jepun datang ada raja. Lepas perang pun masih ada raja. Raja tu ada sampailah hari ini. Jadi itu maksudnya pemerintahan beraja itu berkembang seiring, sejajar dengan peredaran masa. Ada soalan? Baik. Kita lihat slide yang kedua. Kita lihat yang pertama dulu. Apakah institusi raja yang wujud pada zaman Melaka? Ya. Pada zaman Melaka ni macam mana kok raja itu memerintah? Ya. Baik, pada zaman Melaka, raja itu dikatakan berwibawa. Maksud berwibawa ini ialah mempunyai kuasa. Ya, raja itu mempunyai kuasa. Kuasanya dalam semua bidang pentadbiran, pemerintahan, kehakiman. Jadi dalam zaman Melaka, raja itu berkuasa mutlak. Mutlak maksudnya berkuasa penuh. Semua benda dia di bawah kawalan raja itu. Ya. Sehingga kan ya, raja itu adalah undang-undang. Ya, jadi dalam pemerintahan di Melaka, kerana raja itu berkuasa mutlak, maka raja itu adalah sumber undang-undang atau raja itu undang-undang. Apa juga yang diperkatakan oleh raja, apa saja yang diminta oleh raja, dia jadi undang-undang. Kenapa? Kerana raja itu berkuasa mutlak. Okey? Dan apabila agama Islam datang ke Melaka, ya, raja itu telah menggunakan konsep Islam dan baginda menjadi ketua agama Islam. Ya, ini bila Islam datang. Okey, bagaimana raja itu berkuasa dalam semua bidang ni, mutlak ni, semua bidang. Apabila raja menggunakan dua undang-undang ini untuk memerintah. Ya, iaitu hukum kanun Melaka dan undang-undang laut Melaka. Jadi pada masa ini kita kata di zaman Melaka ini sudah ada konsep negara kerana sudah ada perlembagaan. Jelas? Zaman Melaka sudah ada konsep negara kerana sudah ada perlembagaan yang digunakan. Dua jenis perlembagaan. Satu hukum kanun Melaka, yang kedua adalah undang-undang laut Melaka. Yang ini awak telah pelajari di tingkatan 4. Ya, dan saya harap awak sudah mengulang kaji semula. Ya. Baik, keabsahan semua tindakan terletak pada kedaulatan raja-raja Melayu. Apa maksudnya keabsahan tu?
Absahan tu maksudnya sahih tak sahih. Sah ke tak sah tindakan raja itu. Ya, adalah bergantung kepada kedaulatan raja. Okey, jadi pada zaman Melaka selain raja adalah undang-undang, raja juga ketua kerajaan, raja juga ketua agama. Dan bila Islam datang, raja menjadi ketua agama Islam. Itu adalah zaman Melaka, ya, kedudukan raja pada zaman Melaka. Baik, next. Pada zaman selepas kejatuhan Melaka, okey, Melaka jatuh ke tangan Portugis. Okey, legasi Melaka itu tetap ada. Apa maksud legacy? Warisan. Ya, warisan. Maksudnya walaupun Melaka ni dah tak ada raja, tapi warisannya tu ada. Sehingga hari ini di negeri Johor, dalam Kesultanan Johor Riau, di Pahang dan di Perak. Jadi Sultan Perak ini adalah dari keturunan Kesultanan Melayu Melaka. Kerana dia adalah dari legasi atau dari warisan di Melaka. Baik, Kesultanan Johor pula, ya. Cikgu, apa maksud legacy? Warisan. Okey. Okey, warisan. Maksudnya walaupun Melaka sudah tak ada raja, tapi warisan yang Melaka pernah ada tu boleh kita jumpa kat negara lain. Contoh macam Portugis. Ya, walaupun Portugis sudah pergi daripada tanah Melayu, kita boleh nampak legasi dia. Dekat mana kita boleh nampak? Macam mana kita tahu Portugis pernah menjajah negara kita? Orang jawab. Kita tengok pada apa? Kita pergi Melaka, kita nampak apa? Wahidah, kamu kan suka berjalan. Kamu nampak apa? Famosa. Bagus. Ya, kita nampak Formosa. Siapa yang jawab tu? Tak nak ngaku tak apa. Ingat nak bagi duit 10 sen. Syafiqah, cikgu. Syafiqah, very good. Okey, jadi Kesultanan Johor Riau pula, bila Kesultanan Johor Riau ini jatuh, ya, sebab Sultan Johor kan dia yang last kali tu Sultan Mahmud mangkat di Julang. Selepas dia makan buah nangka tu, ada peristiwa dia makan buah nangka kan. Jadi Kesultanan Johor tu berakhir, naiklah Kesultanan Terengganu. Jadi Kesultanan Terengganu dan Selangor ni asalnya daripada Johor. Okey. Dan berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka, kita lihat muncullah Kesultanan Kelantan, Kesultanan Negeri Sembilan dan Kesultanan Negeri Perlis. Okey. Dan kerajaan terawal yang diasaskan di negara kita bukan Melaka tetapi adalah Kedah. Ya. Ramai orang akan jawab Melaka. Melaka bukan kerajaan terawal yang diasaskan di negara kita. Okey. Itu kena tahu Jadi dalam pemerintahan beraja di Melaka, walaupun Melaka dijetawan oleh Portugis kemudiannya, kita boleh lihat warisan, boleh lihat legasi Melaka tu ada di negeri-negeri lain di negara kita. Okey, next. Baik, pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia yang Kedua. Okey, sebelum Perang Dunia yang Kedua, kita lihat British telah pun menjajah negara kita. Ya, British ada di negara kita dan di sini kita lihat British tak dapat menjajah sepenuhnya negara kita kerana masih ada raja. Raja lah yang menghalang penjajahan British itu. Okey? Walau bagaimanapun, walaupun raja kekal berdaulat, negeri-negeri Melayu bersekutu seperti contoh Sabrina, apa contoh negeri Melayu bersekutu? Cikgu, saya. Sabrina. Ya, aku cikgu nak. Apa contoh negeri-negeri Melayu bersekutu?
Dania? Pahang, Perak. Saya nak dua. Ya? Perak cikgu. Perak dan satu lagi saya nak dua saya kata. Dia ada 4. Pahang. Pahang, Perak. Bagus ya. Okey, jadi walaupun raja kekal di negeri-negeri Melayu Bersekutu ni, namun raja terpaksa menerima seorang residen. Walaupun residen diterima, ya, kita lihat British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri sahaja. Ya, peringkat yang paling atas sekali masih lagi di bawah raja. Jadi residen itu tak dapat nak menghapuskan raja. Residen tu ada tapi dia hanyalah mentadbir pada peringkat pembesar negeri sahaja. Okey, di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Apa contoh negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? 2 contoh saya nak. Ada 5. Melaka. Melaka salah. Melaka lah. Ni. Kelantan, Kedah. Johor. Johor betul. Satu lagi? Kedah. Kelantan. Kedah, Kelantan. Betul bagus. Jadi di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ni raja masih kukuh berkuasa. Walaupun dia terpaksa menerima seorang penasihat. Jadi kita ingat di negeri-negeri Melayu bersekutu, rajanya menerima residen. Di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, rajanya menerima seorang penasihat. Okey? Dan di sini pentadbiran negeri dijalankan oleh pembesar. Apa yang penting nak kita kata di sini ialah walaupun British telah menguasai negara kita, raja-raja Melayu memerintah dengan campur tangan British melalui surat pengisytiharan ataupun perjanjian yang mereka buat dengan raja-raja Melayu. Ya, walaupun mereka dapat memerintah negeri ini tapi mereka memerintah tu dengan izin daripada raja-raja. Ya, melalui bagaimana cara izin itu diberi? Satu, melalui surat pengisytiharan. Yang kedua ialah melalui perjanjian. Okey? Baik. Seterusnya kita lihat ya, di negeri-negeri Melayu ini telah ada undang-undang tubuh kerajaan Johor. Undang-undang tubuh bagi diri kerajaan Terengganu. Apa nama undang-undang di Melaka? Matuana? Apa nama undang-undang di Melaka? Tadi dah ajar? Di Melaka apa nama undang-undang dia? Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka dan saya reverse balik. Undang-undang Laut Melaka. Ya, kena ingatlah. Baik, jadi di Johor pun ada undang-undang, di Terengganu pun ada undang-undang. Apa sebab undang-undang ini diperkenalkan? Sebabnya adalah nak menghalang perluasan kuasa British. Ya. Jadi kita buat undang-undang supaya British tidak dapat menjajah negara ini. Yang keduanya adalah untuk mengekalkan kedaulatan. Apa dia kedaulatan? Apa maksud kedaulatan? Kemerdekaan. Okey? Jadi kesimpulan yang saya nak buat ialah sistem beraja sebelum Perang Dunia Kedua, kita lihat negara kita dijajah oleh British. Okey? Jadi raja-raja masih ketua negeri yang mengesahkan undang-undang. Okay. Walaupun kita ada residen, kita ada penasihat, tetapi yang mengesahkan undang-undang adalah raja. Jadi apa yang nak saya katakan di sini ialah sebelum perang, walaupun selepas Melaka, raja itu tetap ada. Dan negeri-negeri Melayu itu hanyalah menjadi
negeri naungan British. Sebab apa dipanggil negeri naungan? Sebab raja itu masih lagi berkuasa sebagai ketua negeri. Kiong, apa sebab undang-undang tubuh kerajaan Johor diperkenalkan? Apa sebab? Ni saya ada tulis kat depan paparan ni ya. Sabrina. Fatihah, apa sebab undang-undang tubuh kerajaan Johor diperkenalkan? Masih ada lagi Fatihah dalam ni? Oh, dah keluar. Ada. So jawab Fatihah. Sebabnya ada dua. Saya ulang ya. Sebabnya adalah untuk menghalang kuasa British. Menghalang kuasa British meluaskan kuasa dan mengekalkan kedaulatan negara. Okay, janganlah terlalu quiet. Saya tak tahu awak faham ke tidak ya. Baik, semasa pendudukan Jepun, ya, kita lihat semasa pendudukan Jepun, raja itu ada atau tidak? Okay. Jawapannya kedudukan raja itu ada. Ya, dan kedudukan raja itu diiktiraf dalam hal ehwal agama. Sebab orang Jepun ni dia sangat mementingkan budaya bangsa ya. Jadi dia lihat raja itu adalah satu institusi yang tidak boleh diganggu. Maka Jepun telah membenarkan raja-raja ini diiktiraf kuasanya dalam hal ehwal agama. Pada masa pendudukan Jepun kita lihat raja masih mendapat pendapatan. Ya, walau macam mana orang tak dapat makan sekalipun raja tetap ada pendapatan. Okey, pengiktirafan diisytiharkan ya, maknanya kedudukan raja ini diiktiraf semasa diadakan persidangan raja-raja Melayu dan Singapura. Ya, raja-raja Melayu di Tanah Melayu dan di Sumatera. Baik, raja-raja Melayu diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Jadi walaupun raja itu diiktiraf, namun kedudukan raja itu sentiasa diawasi. Ya, siapa yang mengawasinya? Gubernur. Ejaan saya salah sini ya. G-E-B-E-N-O-R ya, Gubernur. Ya. Okey. Jadi dalam zaman Melaka ada raja, sebelum British, semasa penjajahan British ada raja, dan semasa pendudukan Jepun kedudukan raja masih ada. Okey. Ni ingat tak slide yang mula-mula ni? Ini yang mula-mula. Ya, latar belakang raja. Raja ada zaman Melaka. Sebelum Perang Dunia Kedua raja ada. Semasa pendudukan Jepun pun raja ada. Kita dah sampai sini. Ya. Sekarang kita nak tengok di sini selepas Perang Dunia yang Kedua. Selepas Perang Dunia yang Kedua, kita lihat British kembali ke Tanah Melayu dan pada 1 April 1946, Malayan Union telah diperkenalkan. Dan di dalam Malayan Union ini, raja-raja Melayu telah hilang kuasa mereka. Ya, dari zaman Melaka ada, zaman sebelum British ada, zaman Jepun pun ada. Tiba-tiba lepas perang, kuasanya telah hilang. Okey? Kerana apa? Dalam Malayan Union ini yang memerintah adalah Ratu England melalui Gubernur. Ya, jadi raja-raja Melayu dia tidak
tidak memerintah, tidak diberi kuasa. Yang memerintah ialah governor, ya, governor lah yang kutip zakat, ya. Jadi raja-raja Melayu hilang kuasanya. Maka bila raja ini tidak ada kuasa, raja-raja ini telah bersepakat untuk menentang Malayan Union. Jadi kita lihat betapa pentingnya kuasa raja itu dikekalkan sehinggakan orang Melayu sanggup berjuang menentang British di dalam Malayan Union. Dan hasil dari penentangan itu, kita lihat kuasa raja telah dikembalikan. Ya, dan kuasa raja di sini dari raja berkuasa mutlak, dia telah berubah kepada raja berperlembagaan. Okey. Baik, raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Okey. Dalam tahun 1957 negara kita merdeka dengan cara berunding bersama-sama dengan British. Saya dah ajar tahun lepas, ya, mereka naik kapal, ya, sampai India, dari India naik pula kapal terbang pergi ke London, ya. So mereka dah berunding dah dengan persetujuan raja-raja Melayu. Okey, jadi nampak sini ada raja. Dan pemerintahan beraja ini dikekalkan namun terpaksa disesuaikan. Tadi ayat saya awal-awal saya cakap, ya, saya ulang balik. Awal-awal saya cakap pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran masa. Jadi Melaka ada raja, sini ada raja, sini ada raja, sini ada raja. Tapi di sini kita ubah, ya, kepada raja berperlembagaan. Jadi dia berkembang sejajar dengan perubahan masa. Macam awak juga, ya, takkan awak nak guna hairstyle awak tahun 80-an kot. Kan bila awak potong rambut awak naklah fashion terkini. Baju awak pun baju terkini, ya. Sama jugalah dengan sistem pemerintahan, ya. Baik, kita lihat slide kita tadi balik. Okey, jadi di sini sistem beraja dikekalkan dan kita telah menerima konsep demokrasi. Di mana raja itu sekarang telah di kalangan 9 orang raja itu kita lantik seorang yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Okey, siapa 9 orang raja tu? Dari negeri mana? Matuana, dari negeri mana raja-raja itu? Boleh sebutkan 2 negeri? Kiong, sebutkan 2 negeri. Okey, saya tunggu jawapan. Jadi dari kalangan 9 orang raja itu dilantik seorang yang di-Pertuan Agong. Dan kini kita ada raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Di sini raja diiktiraf sebagai pemerintah dan dalam demokrasi berparlimen rakyat berhak mengundi. Ya, kita mengundi 5 tahun sekali untuk memilih pemerintah, memilih kerajaan, ya, yang akan memerintah. Okey, kesimpulannya pemerintahan beraja adalah warisan yang kekal sehingga hari ini. Ya, dan pembinaan negara, kita lihat raja itu adalah punca dan identiti kedaulatan negara. Apa dia kedaulatan saya cakap tadi? Kemerdekaan negara. Okey? Dan di sini pembinaan negara bangsa menuju raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen berlandaskan permuafakatan. Ya, memanglah bermuafakat, bermesyuarat. Bila kita tengok nak merdeka pun kita pergi berunding dengan British kat London, ya. So sebab itulah kita dapat 2 corak pemerintahan ini. Jadi sistem tersebut wajar dipertahankan, ya.
kerana ia menjadi tonggak kestabilan. Tonggak ni macam tiang utama dalam rumah. Kalau tak ada tiang, rumah akan runtuh. Ya. Jadi kestabilan dan teras perpaduan. Okey, ada soalan. Saya tengok awak diam aja ya. Tak tahulah awak ni faham ke tak. Baik, ada soalan. Jangan lupa isi awak punya kehadiran ya. Bitra satu kali datang hari tu tak isi ya. So fill up your kehadiran in the chat, nanti I bagi dekat Telegram. Baik, sekarang ni tinggal 30 minit lagi sebelum masa berakhir. Jika ada yang tak faham apa yang saya ajar tadi, boleh tanya sekarang sebelum saya bagi homework. Cikgu, nanti boleh tak hantar record ni di Telegram ke WhatsApp apa-apa? Boleh? Saya dah- sebab saya nak copy nota daripada ni. Yang Boleh. apa yang cikgu tunjuk tadi saya nak tulis macam nota nanti. Okey. Boleh sebab saya memang tengah recording ya. Jadi kalau ada yang tak faham soalan, ada form tulis kat chat ke? Cikgu, Okey, nanti saya nak bercakap dengan cikgu personal nanti Ya. selepas kelas. Ya, I read your message already. Baik, ada soalan? Baik, jika tiada, saya bagi link Quizzy sekarang. Saya tunggu di talian. Saya bagi dalam chat ni nanti kalau awak rasa susah bagi kat sini. Okey, dapat dah. Saya juga akan share dekat kita punya group Telegram. WhatsApp tu saya belum nak tutup. Kita aktifkan sepenuhnya Telegram, kemudian saya transfer semua yang Telegram punya, barulah kita tutup. Ya, sebab Telegram cepat penuh. WhatsApp cepat penuh. Okey, saya nak awak buat latihan ini dan satu lagi latihan tu saya letak di dalam awak punya Google Classroom. Saya fikir yang tak ada dalam Google Classroom tu ialah Dania kan? Betul tak Dania? Dania? Are you there? Ada. Saya pun tak ada kan di Google Classroom. Tak, sebab dia tahun ini baru masuk. Dania ada ya? Saya masuk kat Akasia punya. Oh, so kena pindahkan. Nanti saya beritahu Cik Rafida pindahkan awak ke 5 Azalia. Okey, ya? Okey. Latihan tu sama je. Cuma nanti saya nak rekodkan dia senang di 5 Azalia. Ya? Okey, jadi buat 2 latihan. Sekarang mula buat. Saya akan ada di talian, saya tak keluar, tapi kalau awak nak left, awak boleh left. Tapi boleh berhubung dengan saya melalui WhatsApp ataupun Telegram. Ya, buat kerja dulu baru hubungi saya saya tak nak sembang, saya nak awak buat kerja. Yang tak faham tu boleh tanya melalui grup. Okey, sekian, terima kasih.